Selain kemeriahan untuk Samba Rio 2016. Yes, Rio 2016 bersamba selama 2 minggu ya. Betul, dan juga selain persiapan untuk latihan Camang 2016 yang telah pun kita kongsikan dengan Colonel Wahab tadi, kita juga pastinya tertanya-tanya siapakah yang bakal menjulang piala untuk Festival Filem Malaysia ke-28. Dan pagi ini sempat kita bawakan dua orang yang juga telah tercalon dalam top 5 bersama kami di studio. Terima kasih kerana meluangkan pagi Sabtu anda bersama kami, Tekin Ibrahim dan juga Jess Tiong. Pagi-pagi bersama dengan kita. Ini bukan pertama kali anda berdua dicalonkan dalam FFM ya? Saya pernah sebelum ni untuk Best Actor. Ya, dan bagaimana penglibatannya kali ini berbeza dengan penglibatan Tekin sebagai pengarah pula? Okey, dia memang agak mengejutkan. Sebab saya tak jangka akan tercalon. Tapi pilihan dah dibuat, kita reda dan saya bersyukur. Happy, of course I'm happy. Bila disenaraikan sebegini, ada yang kata, oh, it's an honour, satu penghargaan. Tapi ia juga memberi barangkali satu tekanan juga sebab ia membuatkan seseorang itu memikirkan lepas ni macam mana nak buat lagi best. Adakah Tekin rasa begitu? Tak ada. Saya buat filem apa yang saya suka. Saya produce, saya direct filem yang saya rasa dekat dengan diri saya. So, kalau orang suka, saya happy. Kalau tak suka, saya buat lagi. Tapi saya buat filem bukan untuk orang suka. Saya suka dulu. Jiwa kena-kena. Jadi kalau orang appreciate, baguslah. Kan? Saya tak buat filem, saya ikut, tak suka nak ikut orang kau suka apa, then buat for you, no. Saya buat untuk saya. Kena bertegas dari segi kreativiti itu. Untuk Jess, pertama kali sebagai producer Paper Moon 26 FFM. Kali ini pengarah sama scriptwriter. So sama dengan dia. Happy, bersyukur, tak ada tekanan. I think it's a motivation bagi saya buat lebih baik lagi. Cuma setiap kali apabila tiba penganjuran FFM ni, perkara yang menjadi tumpuan tentunya filem terbaik, pengarah terbaik, dan jadi masyarakat melihat apabila pengarah ataupun filem itu dinobatkan sebagai yang terbaik, harapan kepada mutu selepas itu lebih hebat lagi. Cuma kadang-kadang kalau kita lihat ramai yang pernah menang kemudian sepi. Jadi macam mana Fakir melihat perkara ini? Kadang-kadang saya ambil dari sudut agama. Saya takdir, reda, rezeki Tuhan. Macam saya benang ke tak benang ke, saya masih buat filem. Kita tetap buat. Jadi ini bonus saya. Kalau ada rezeki, maknanya Tuhan dah bagi rezeki, saya syukur. Masalah benang sepi tu mungkin dia tidak buat kan. Kalau kita keep it buat je, dia kata akan jadi sepi. Mungkin tak sampai kepada peminat barangkali. Jiwa tu tak sampai lagi. Mungkin kadang-kadang dia berminat, mungkin peluang. Mungkin peluang tak ada. Kadang-kadang buat filem ni bukannya kita dia tak ada masa nak buat filem ni. Kadang-kadang kita tak buat 10 tahun, tiba-tiba kita datang dengan satu filem. Mungkin dia akan buat lagi 2-3 tahun kan. Just pula bagaimana? Saya ingat kadang-kadang ada pengarah yang buat movie suddenly sepi. Saya ingat sebab pilihan. For me, saya ada pilihan. Saya ada goal, saya ada pilihan. Saya akan teruskan. Mungkin ambil 3 tahun, 5 tahun, tapi akan teruskan juga. Yang penting quality itu kena ada. Yes, sangat penting. Dari skop tugasnya dari pelakon ke pengarah. Jadi pengarah tu dia punya file dia banyak lagi berbanding dengan bagaimana fikir memikul tanggungjawab ini melalui filem yang diarahkan. Saya pertama kali untuk filem tu saya belajar banyak. Saya belajar dari sudut producing, pengarahan. Jadi itu yang saya rasa best, thrill dia kan. Sebab before this kita hanya terlibat sebagai pelakon dalam produksi. Jadi bila kita terlibat sebagai producer dan kita mengarah, kita dapat tahu banyak benda lagi kan. So sabarkan saya pun sama belajar balik di UM untuk ambil nak tahu tentang management. So itu yang buatkan kehidupan saya tak boring kot. Saya rasa macam ada benda saya nak buat. Itu
Itu yang best lah. Pengalaman sepanjang mengarah tu bagaimana dari segi rutin rutin harian tu? Pastinya waktu tidur juga dikompromi dengan jadual production berlakon kan. lain. Tapi saya syukur sebab Berganda. untuk projek pertama saya dimanage oleh Syafiq Yusof. Syafiq daripada Viper Studio. Kita produce under Viper Studio ketika itu untuk Mak Motor. Jadi Syafiq dia memang ada experience dan dia yang macam guide kita, mungkin kau sini. So saya belajar banyak dengan Syafiq kan. Jadi ilmu yang saya ambil dari dia ni kira saya buat sendiri lepas tu kan. Jadi saya masih lagi rujuk dengan dia kan. Kadang dia lebih experience sebenarnya. So kita akan belajar dan terus belajar, tak akan sampai habis pun kan benda ni. Jazz tercalon untuk 2 kategori untuk berapa kategori? 9. 9, okey. kategori. Ke 9 kategori itu tapi yang menjadi perhatian adalah untuk pengarah baru terbaik dalam filem bukan bahasa Melayu. Kadang-kadang masyarakat ni bila dia ada perkataan bahasa Melayu di hujungnya tu mereka punya pemikiran filem apa ni sebab kalau filem Melayu mereka mudah untuk menonton, tetapi kadang-kadang untuk menembusi masyarakat di Malaysia ini yang lebih dominan berbahasa Melayu ni, bagaimana Jess melihat perkara ini? Dari segi creativity, for me, to me language bukan satu elemen yang kita patut fokus dalam satu movie. I think is overall. Yeah, so bahasa Melayu atau bukan bahasa Melayu, dia memang filem juga, filem Malaysia. So it's not a pressure to me. Ramai yang tertanya-tanya apa perbezaan ketara sebenarnya antara pengarah dengan penerbit. Mungkin Jess boleh berikan sedikit pemahaman kepada para penonton sebab bila ini kredit tengok pengarah, penerbit, sutradara semua kan. Jess pagi ni mungkin ada lesson sikit, boleh kita kongsikan perbezaan ketara antara pengarah dengan penerbit? Okay, saya sangat syukur sebab sebelum saya jadi pengarah, saya sudah produce 5 movie, 5 filem. Dari segi producer, I think yang paling penting ialah cari investor, cari duit dan juga budget. Itu sangat penting, dan juga cari team yang bagus untuk movie itu. Sebab saya ada experience dalam producing, dia tolong saya bila saya jadi pengarah. Dari segi budget, juga dari segi marketing, itu sangat penting. Ada orang cakap juga pengarah jangan campur tangan dalam budget. Tapi as a experienced producer, dia tolong saya jadi satu pengarah yang fokus, yang lagi teliti dalam whole production. Okey, setuju? Setuju. Dengan apa yang Jess kongsikan. Sebab dia kata pengarah direct je, jangan kacau kita orang punya pengalaman. Pernah ada orang cakap orang kreatif kadang-kadang dia tidak peduli tentang management. Tidak, tapi untuk sekarang memang ada kadang-kadang orang kreatif yang ambil tahu pasal management. Mungkin saya dulu saya tak fikir management. Saya on kreatif. Saya di-manage oleh orang untuk saya buat filem. Tapi proses pertama kali itu saya belajar. Dan bila saya ada experience, saya pun dah start manage, produce sendiri. Dan benda tu membantu kita actually. Sebab kita dah tahu banyak benda, kita boleh manage projek tu. Kita tahu siapa tim yang kita nak ambil. Kan nak market ni macam mana, pelakon ni siapa. Kita dah tahu dah benda, because kita dah ada dalam arena itu. Juga tolong saya tulis skrip. Sebab saya tahu kalau tak ada budget banyak, jangan tulis banyak lokasi. Okey, itu trik dia. Itu antara tip dalam fikiran. Bila kalau Fikin redung balik, bila mula penglibatan Fikin dalam bidang seni dulu kan, dan sekarang dicalonkan sebagai pengarah. Bagaimana ini memberikan satu suntikan motivasi kepada banyak sebenarnya hala tuju dalam bidang perfilman ni. Sebab itu yang kreatif management tidak pada pelakon sahaja. Kita kena cakap benda ni banyak pekerjaan yang kita boleh dapat daripada kreatif industri. Jadi kalau kita minat ke arah produce, kita masuk ke arah produce. Dia banyak kerja yang kita boleh buat sebenarnya. Terpulang pada
ruang mana yang kita selesa, ruang mana yang kita nak pergi, nak fokus kat mana. Tidak pada satu bidang je. Sebelum kita bawakan sedikit lagi visual dari Brazil, kita nak tanya kepada Jess satu soalan lagi, Jess. Sejauh mana kompromis ataupun kompromi yang Jess terpaksa ambil untuk melancarkan satu projek? Sebab orang lihat producer nak lain, pengarah. Jadi bagaimana Jess sebagai pengarah meletakkan kata I'm setting my foot down. Ini yang saya nak. Bagaimana, sebanyak mana kompromi yang Jess kena buat dalam satu produksi? I ingat kalau kita as a pengarah, awak ada very clear direction. Memang orang yang sekitar dia respect. Bukan yang awak cakap okey, ada apa yang sudah di mindset saya, gila on set, saya tahu macam mana. Mereka keliru. Kalau kita ada as a pengarah, bila buat pre-pro, awak bagi yang very firm direction. Orang sudah very clear. Ya. Bila on set saya tak compromise. Cuma mungkin cabarannya satu, bila pengarah dia menumpukan kepada karya dia. Ya. Tetapi kalau produser, penerbit, dia tumpukan kepada duit dia yang keluar dan dia nak duit tu datang balik pada dia, keuntungannya. Jadi bagi Jess dan mungkin macam mana menyeimbangkan dua perkara ini, untung dan popular. Can I answer? Saya jawab dulu ya. Okey. Bila saya buat as a scriptwriter dan director, saya tak fikir yang bolehkah movie saya boleh dapat award atau ada box office bagus. Tak boleh. Sebab dia akan affect Memberi kesan. memberi kesan kepada creativity. Tapi bila sudah siap, bila buat post production, pengarah juga kena fikir. Bukan sudah edit, dia lari. Dia tak jaga movie itu. Dia mesti fikir juga apa yang saya boleh share dengan marketing people yang boleh tolong mereka buat good marketing. Ya. Sebagai pengarah, anda juga memberi arahan kepada kawan-kawan yang juga pelakon. Jadi macam mana memastikan kalau ada teguran tidak ada perasaan simpan selepas itu? Tak ada, sebab yang involve dalam saya Mak Motor banyak nama besar, Roshamno, Sai, Sam, Fazal Hussein apa semua. Bagi saya diorang profesional. Kita cakap dia faham. Kadang-kadang kita minta 2 dia bagi 10. Siapa kata tak tahu nak edit macam mana. Kerana saya nak edit. Saya nak edit because dia orang sangat bagus sebab tu saya memilih team. Saya sangat memilih team. Saya nak director fotografi saya biarlah yang dia sangat boleh bantu saya. So saya pilih Raja Mukris. Kerana bagi saya pertama kali mengarah, saya perlukan director fotografi yang boleh bantu saya. Bukan saya minta shot tu. As a director fotografi, kita ada 360 darjah untuk satu nak shoot itu. Tapi kenapa kau pilih sini? Kena bagi tahu kenapa. Untuk saya faham. Sebab tu saya ambil mereka-mereka yang memang dah arif dan memang pakar dalam bidang masing-masing. Dia banyak bantu kita sebenarnya. Dia banyak bantu. Teamwork is very Benda yang fikir sekarang, semalam dia dah fikir. Yes, I think I have to think months ahead. Selamat berjaya buat Jess dan juga Fikin. Dan pasti kita nantikan 3 September. 3 September. Apapun tahniah kerana tercalon. Thank you. Terima kasih. Dan kita harapkan ini juga memberikan satu lagi anjakan dalam bidang perfilman negara kita. Dan kalau belum lagi menonton filem mereka, kena cari dan anda boleh saksikan sendiri bagaimana passion, jiwa, soul mereka itu masuk ke dalam karya mereka. Malaysia.